Seterusnya, penangguhan ibadah haji bagi rakyat Malaysia tahun ini sedikit sebanyak memberi kesan terhadap emosi bakal-bakal jemaah haji. Namun, demi keselamatan dan kesihatan umum, para jemaah harus akur dengan keputusan tersebut. Itu antara laporan dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Muhammad Rizauddin Roslan di sana. Silakan. Redha dengan ketentuan ilahi, itu yang diungkapkan bakal jemaah haji apabila giliran mereka untuk menunaikan ibadah itu tertangguh lagi tahun ini. Jauh di sudut hati mereka sedih apabila segala persiapan telah dibuat untuk berangkat ke Tanah Suci. Bagi pasangan suami isteri Muhammad Jaafar Abdul Rashid dan Rosita Badin, ini merupakan tahun kedua mereka menerima tawaran menjadi tetamu Allah yang terpaksa dilepaskan. Memang sedih lah. Sebab dah 2 tahun dia tertangguh. Tapi reda je lah. Nak buat macam mana kan. Dah ketentuan Allah kan. Mungkin ada hikmah je lah. Kita terima je. Bersedia je lah dari sekarang. Bersedia daripada segi dalami lagi ilmu. Lepas tu kena jagalah kesihatan, nak bagi fit lagi kan. Jelasnya beberapa persediaan telah dilakukan seperti menghadiri kursus haji secara dalam talian, menerima suntikan vaksin COVID-19, membeli pakaian keperluan haji dan sebagainya. Bagi seorang lagi jemaah Zulkafli Abdul Hamid, keputusan kerajaan tidak menghantar jemaah dilihat sebagai satu tindakan yang wajar. Dan kita faham dengan keputusan ini adalah bertujuan untuk menjaga maslahat umat Islam berhubung dengan gelombang wabak COVID-19 ini yang semakin besar dan membimbangkan semua pihak. Dan diperasakan bahawa keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan dan Kerajaan Arab Saudi adalah tepat. Malaysia mengambil keputusan untuk tidak menghantar jemaah haji tahun ini menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi yang hanya membenarkan ibadah itu dijalankan bagi warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada dalam negara tersebut. Dapur It'am 5.0 kembali diaktifkan dengan sasaran wilayah Persekutuan Sifar Lapar. Ini berikutan pelanjutan PKP bagi membantu mengurangkan impak tekanan sosial maupun ekonomi masyarakat yang terkesan akibat pandemik menerusi dana zakat. Perinciannya bersama Fazrin Zahardin yang kini sedang meninjau pelaksanaan Dapur It'am di kawasan projek perumahan rakyat PPR Pudu Hulu di Ibu Negara. Fazrin. Ya Reza, majoriti penduduk di PPR Hulu Pudu ini antara penerima manfaat daripada program inisiatif Dapur It'am 5.0, inisiatif daripada Kendalian Jawi itu sendiri. Dan yang paling penting untuk maklumat anda, program Dapur It'am ini merupakan peneraju utama daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dalam memperuntukkan 3.7 juta ringgit dalam mengaktifkan semula program Dapur It'am kepada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Apatah lagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Dan bersama dengan saya pada ketika ini bagi memperincikannya, bersama dengan saya Ustaz Syed Abdullah Syed Nordin bagi memperincikannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jadi perkara yang pertama Ustaz, mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit bagaimana komitmen petugas-petugas ini antara tonggak dalam melaksanakan program Dapur It'am ini. Okay, untuk makluman semua, program Dapur It'am 5.0 ini telah bermula pada 4 bulan Jun yang lalu sehinggalah sampai kepada 18 hari bulan Julai. Jadi untuk menggerakkan program Dapur It'am 5.0 ini, kita telah memilih 70 buah masjid dan surau. Cuma lebih difokuskan 70 buah masjid dan surau ini ialah surau-surau yang berada di kawasan projek perumahan rakyat PPR dan juga projek perumahan awam. Pada kali ini ada kelainannya sedikit. Kenapa? Kerana dalam keadaan kita masih lagi berada dalam tempoh perintah pergerakan kawalan ni. Jadi untuk kita nak mengadakan aktiviti di masjid dan surau ni sangat-sangat terhadlah dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi kelonggarannya kita memberikan pilihan kepada pihak masjid dan surau untuk memilih
pembekal makanan daripada kalangan anak-anak Korea yang berada di kawasan masjid dan surau masing-masing. Jadi cabarannya mesti ada. Dan bagaimana pula Ustaz memastikan supaya inisiatif Dapur Hitam ini mengurangkan beban mereka yang terkesan? Bagaimana Ustaz melihat kepada inisiatif ini sendiri? Kita sebagai agensi agama ni mengambil tanggungjawab bersama dengan agensi-agensi yang lain supaya setiap masyarakat ni terasa dirinya itu disantuni. Kerana apa yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, dia tak nak ada yang mungkin menderita kerana kelaparan. Seboleh-bolehnya setiap masyarakat tu ada terhidang di atas meja makannya tu hidangan makanan untuk dimakan oleh mereka. Jadi bila sampai kepada mereka, makanan yang diberikan tu terus boleh dimakan dengan jaminan kualiti kita halalan thayyiban, bersih dan juga berkhasiat. Sebab itulah kita rasa bahagia untuk memberi, dan bagi orang yang menerima pastinya mereka rasa bersyukur di atas apa yang mereka dapat daripada pemberian yang kita berikan kepada mereka. Okay, baik, terima kasih Ustaz. Semoga komitmen daripada pihak Jawi itu sendiri dapat orang kata memberi sedikit kelegaan kepada mereka yang memerlukan, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Okay, baik. Itu antara inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bersama dengan MAWIP dalam menyantuni mereka yang terkesan akibat wabak pandemik COVID-19. Dan pada ketika ini, petugas-petugas di belakang saya ini sedang giat menjalankan pengagihan kepada penduduk yang terkesan, dan semoga inisiatif ini dapat memberi impak yang lebih baik kepada ekonomi mereka itu sendiri. Setakat ini sahaja yang boleh saya kongsikan kepada anda, Reza, dan terus kembali kepada anda untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan. Kebanyakan isu remaja bermasalah bermula dari faktor sekeliling mereka, terutama pergaulan bebas di media sosial. Menurut aktivis sosial Muhammad Fairuz Abu atau lebih dikenali Akhi Fairuz Al-Jangkawi, penggunaan gadget tanpa pemantauan ibu bapa boleh menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kancah aktiviti pengantunan kanak-kanak atau child grooming serta amal seksual bukan fizikal. Beliau bercakap demikian menerusi program Bual Bicara bertajuk Remaja Hebat Jauhi Maksiat anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Yadim Johor secara langsung di laman sosial rasmi Yadim. Kalau kita tanamkan daripada awal cara penggunaan, bagaimana kalau nak main game waktu bila, pukul berapa jam. Kalau nak menggunakan media sosial, jangan mudah percaya pada orang yang ada di media sosial. Akaun tu kena buat private, jangan public kan. Kalau tak, nanti kita tak tahu siapalah yang jahat-jahat akan mesej kita, minta gambar kita. Semua tu kena ajar. Jangan expect anak tu faham. Jelasnya pendidikan agama dan seksual sangat penting kepada kanak-kanak supaya mereka lebih menjaga anggota badan mereka dari diceroboh oleh orang lain. Sebelum ini, seorang usahawan kosmetik ditangkap selepas didakwa membuat komunikasi lucah dan amang seksual dengan kanak-kanak di platform Instagram Live. Bahan itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Jika anda berada dalam golongan yang terkesan akibat pelaksanaan PKP, anda boleh ke masjid-masjid berhampiran untuk memohon bantuan. Semoga ianya bermanfaat. Assalamualaikum, kembali bersama Kai.